Kita seeloknya berkenalan dahulu dengan pengarang kitab Jami' itu. Nama dan keturunan. Selalu dalam masyarakat kita dia bubuh nama anaknya Tirmizi. Betul ke tidak begitu? Selalu Bukhari, Tirmizi, Baihaqi, macam-macam lagi. Yang sebenarnya itu satu kesilapan. Awal-awal lagi saya nak tegur supaya tidak berlaku lagi kesilapan seperti itu. Sebenarnya Baihaq ke, Tirmizi ke, Bukhari, Bukhara, itu nama tempat. Nama tempat. Setiap orang yang tinggal di tempat itu, orang situ dipanggil itulah. Kalau Tirmizi siapa sajalah. Saya Tirmizi, yakni saya orang Tirmizi. Saya Bukhari, saya orang Bukhara maksudnya. Saya Baihaqi, maksudnya saya orang Baihaq. Nama tempat sebenarnya. Macam kita kata Shah Alam lah kita. Shah Alam. Jadi saya Shah Alam kita. Apa makna? Saya orang Shah Alam. Tiba-tiba kita bagi nama dia tu Shah Alam. Sebenarnya Shah Alam tu ada makna dia sendiri, ataupun yang lebih jauh sikit, Shah Alam tu boleh juga gelaran juga kita kata. Yang lebih tak sesuai lah, kita kata macam Kuala Lumpur. Nama saya Kuala Lumpur, jadi tak sesuai. Begitulah. Saya Al-Kelantani. Kita berikan nama kepada anak kita Al-Kelantani. Mana dia orang Kelantan. Siapa saja pun akan dapat itu, nama itu. Begitulah juga banyak kekeliruan dalam masyarakat kita ni, sehingga mereka menamakan Tirmizi. Bagaimanapun yang tidak dapat kita nafikan ialah mereka sangat kagum, sayang, sehingga walaupun tak faham, walaupun tersalah, diberikan nama Tirmizi. Begitu popular Tirmizi ini di kalangan masyarakat kita di mana-mana pun sebenarnya, sehingga diberi nama Tirmizi kerana dengan harapan anaknya akan menjadi seperti Tirmizi lah. Hebat. Sekurang-kurangnya ada maksud itu. Walaupun salah itu cerita lain, tapi ada maksud. Dan kita sudah nampak betapa pengaruh dan kehebatan Imam Tirmizi itu, sehingga kita yang jauh ini pun berapa ramai yang nama Tirmizi. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu itu pengaruh dia. Nama sebenar Imam At-Tirmizi dan susur galur beliau adalah seperti berikut: Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi Al-Bughi. Itu silsilahnya. Nama dia sebenar Muhammad. Seperti gurunya juga Imam Bukhari, Muhammad. Daripada nama tu kita sudah nampak dah sebenarnya kecintaan ni, orang-orang macam ni, ahli-ahli hadis ni, ibu bapanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama anak dia Muhammad. Kadang-kadang kita tengok dalam sejarah Islam ni, orang nama anak dia Muhammad semua. Nak menyatakan kasih dia tu kalau boleh, Rasulullah semuanya. Nama Rasulullah semua, berkat nama tu. Cuma dikenali dengan Muhammad yang pertama, Muhammad yang kedua, Muhammad yang ketiga. Macam raja-raja kita sekarang, dia agaknya begitulah. Tapi nama Muhammad itu sangat disenangi, disukai. Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa dan seterusnya, seperti yang kita sebutkan tadi. As-Sam'ani di dalam Al-Ansabnya menukarkan nama Dhahhak dengan Syaddad. Itu saja bezanya. Mungkin kedua-duanya nama dia, nama bagi orang yang sama. Kunyah, iaitu nama panggilan Imam At-Tirmizi pula ialah Abu Isa. Ini nama panggilan. Dalam bahasa kita tak guna sangat cara macam ni. Abu, kalau orang perempuan Ummu apa-apalah, Ummu Muhammad ke, Ummu Zainab ke apa ke, ataupun Ibnu apa-apalah, Ibnu Yusuf ke, misalnya kita kata, itu semua nama panggilan. Mereka lebih mesra dipanggil begitu. Tapi kita
Tak ada budaya. Jadi nama panggilan Imam Tirmizi dalam bahasa Arabnya dikatakan kunyah. Ialah Abu Isa. Beliau senang dipanggil dengan nama ini, dan beliau membangsakan dirinya juga dengan Abu Isa. Nanti dalam kitab dia, nanti kita akan jumpa dia akan kata Abu Isa. Maksudnya dia sendirilah, kata Abu Isa. Dia tak guna Muhammad untuk dirinya. Dia guna perkataan Muhammad untuk gurunya. Kata Muhammad begini-begini. Muhammad itu maksudnya Imam Bukhari. Imam At-Tirmizi dikatakan As-Sulami kerana ada kaitan keturunannya dengan Bani Sulaim. Dikatakan Al-Bughi pula kerana beliau adalah penduduk sebuah kampung bernama Bu, yang terletak sejauh 6 farsakh, iaitu kira-kira 18 batu dari Termiz. Termiz adalah sebuah bandar di tenggara Uzbekistan. Sekarang ni Uzbekistan, dulu tak berapa timbul namanya kerana masuk dalam persekutuan dalam Soviet. Tapi sekarang ni dia sudah merdeka kan. Asalnya negara Islam. Berapa ramai ulama-ulama besar, termasuk Imam Bukhari orang Uzbek. Di tenggara Uzbekistan bersempadan dengan negara Afghanistan. Kalau kita tengok dalam peta tu, dia dekat dengan Afghanistan, bersempadan. Terdapat 3 orang ulama yang terkenal dengan gelaran Imam At-Tirmizi. Itu perlu kita ingat juga, takut jadi nanti keliru. Dikatakan Tirmizi, Imam Tirmizi. Kita ingat Imam Tirmizi ni, padahal maksudnya Imam Tirmizi lain. Ada 3 orang. Kalau disebut sebagai Imam Tirmizi, ada 3. Ini mesti kita kena jelas terlebih dahulu. Pertamanya ialah Abu Isa At-Tirmizi, Muhammad bin Isa tadi, pengarang Jami' At-Tirmizi yang kita nak belajar kitabnya. Keduanya ialah Abul Hasan Ahmad bin Hasan yang terkenal dengan gelaran At-Tirmizi Al-Kabir, Tirmizi besar. Dia terkenal begitu. Ini pun Imam Tirmizi juga. Artinya di kawasan yang sama tu lahir 3 tokoh dalam sejarah. Dari segi ilmu ni ada 3 tokoh. Beliau adalah murid kepada Imam Ahmad. Abu Isa At-Tirmizi, Imam Bukhari dan Ibnu Majah juga termasuk dalam senarai guru-guru beliau. Yang dikatakan At-Tirmizi Kabir ini dia anak murid kepada Tirmizi yang kita nak baca kitabnya, dan anak murid juga kepada Imam Bukhari. Ketiganya pula ialah Hakim At-Tirmizi. Dia dikenali dengan Hakim At-Tirmizi. Kadang-kadang disebut Imam Tirmizi juga. Pengarang kepada kitab Nawadirul Usul. Beliau juga adalah seorang ulama hadis, tetapi kitabnya itu termasuk dalam senarai kitab hadis yang dhaif. Nawadirul Usul bukan kitab muktabar dalam hadis Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kepada orang yang meluas ilmunya untuk mendalami ilmu itu tak jadi soal, tak jadi masalah untuk kita baca kitab dia tu. Kepada orang yang sudah arif, yang sudah pandai. Tapi kalau yang tak pandai mungkin tapi nak baca pun macam mana kalau tak pandai bahasa Arab kan? Katakanlah kalau ada terjemahan je lah, kita baca boleh mudarat, boleh bahaya sebab kita tak tahu kedudukan dia tu, macam mana taraf hadis tu. Dia banyaklah mengelirukan, kerana kebanyakan hadis-hadis di dalamnya dhaif. Kitab Nawadirul Usul ini tidak dianggap muktabar oleh para ulama hadis. Itu perlu kita ingat. Adapun kitab Jami' Tirmizi yang kita nak baca ni memang muktabar. Tapi muktabar pun, walaupun ini kitab Tirmizi ni dikira kitab paling mudah sebenarnya. Paling mudah pun nanti tengoklah bila kita belajar kita tahulah. Paling mudah pun kadang-kadang kita tak sangka maksud dia begitu. Ini benda-benda begini kita boleh faham melalui guru ataupun dengan banyak membaca syarah-syarah Tirmizi ini, kita boleh faham benda-benda begitu. Kelahiran dan kewafatan
sepatutnya tajuk tu besar sikit kan. Huruf tu silap kan. InsyaAllah dibaiki kemudian. Imam Tirmizi dilahirkan pada tahun 205 di Bur, Tirmiz, sebuah bandar yang masyhur berhampiran dengan sungai Jaihun. Menurut As-Sam'ani, di kampung inilah juga Imam Tirmizi meninggal dunia dan disemadikan. Di situ dia lahir, di situ juga dia meninggal dunia dan dikebumikan. Perkataan Tirmiz boleh disebut dengan beberapa sebutan seperti Tirmiz, Turmud atau Tirmiz, boleh semuanya. Menurut Yaqut Al-Hamawi di dalam Mu'jamul Buldan, Mu'jamul Buldan ni satu kitab yang penting, macam kitab geografi zaman dahulu. Dia cerita ni tempatnya di mana, berapa jauh daripada sini, berapa ramai alim ulama yang lahir di sini. Itu bagus kitab, 5 jilid. Orang-orang di kawasan itu menyebutnya Tirmiz atau Tirmiz. Dia kata orang kawasan tu sebut gitu. Tetapi para ulama hadis umumnya menggunakan lafaz Tirmiz. Ini masalah sebutan saja, sebutan. Seperti Ishaq bin Rahawai. Ulama-ulama hadis ramai juga yang sebut Rahuyah. Tetapi kalau nak kira dari segi makna yang asal, yang sesuainya, Rahawai. Macam di sini, kalau nak kira dari segi sebutan, orang-orang di sekitar itu Tirmiz. Jadi Imam Tirmizi, boleh nak kata begitu pun boleh. Tapi lebih ramai kalau ulama hadis yang mengajar hadis, dia sebut Tirmiz, Imam Tirmizi. Turmudi pun ada sebut. Semuanya boleh. Tapi yang lebih popular di kalangan ulama-ulama hadis ialah Tirmizi. Berdasarkan pendapat yang masyhur, beliau wafat pada tahun 279 ketika berumur 74 tahun. Ibnul Athir di dalam Jami'ul Usul memperincikan lagi tarikh wafat Tirmizi dengan katanya, pada malam Isnin 13 hari bulan Rajab. Lebih detail lagi dia sebut. Bukan sekadar meninggalnya di mana, dikebumikan di mana, bukan sekadar itu saja, dia sebut bila hari malam Isnin 13 hari bulan Rajab. Satu perkara yang perlu didedahkan juga kepada masyarakat kita, iaitu tentang hari mati ni. Kalau nak kira dari segi lebih lah, mana yang paling lebih? Hari Isnin. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW meninggal pun hari Isnin. Imam Bukhari faham itu. Ini Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari, anak murid yang paling kita kata hebat lah. Anak murid yang ramai. Imam Muslim anak murid dia juga. Ini antara yang hebat. Kalau kita nak kata dia ni lebih daripada Muslim, memang hebat dia. Kalau tidak Muslim, murid yang pertama, dia yang kedua. Kalau tidak pun dia Muslim yang kedua. Malam Imam Bukhari mengatakan, untuk mati, hari mati yang paling baik ialah hari Isnin. Imam Tirmizi mati malam Isnin. Tak tahulah macam mana Yang selalu kita dengar iaitu malam Jumaat, hari Jumaat kan. Itu sebab ada hadis. Kira-kiranya berdasarkan hadis itu, orang yang mati pada hari malam Jumaat atau hari Jumaat itu terlepas daripada seksa kubur hari itu, ataupun diringankan, lebih kurang begitulah, ada hadis. Tapi sebenarnya hadis itu tidak sahih. Kita tak boleh buat pegangan. Kita kena, apabila belajar hadis, mana tengok dari sudut hadis, dari sudut Rasulullah tu sendiri macam mana Allah pilih dia untuk mati hari apa. Dari sudut itu, dari sudut tidak kena seksaan kubur ataupun diringankan, sebenarnya kita tak boleh nak percaya kalau tidak ada hadis yang sahih. Kalau ada pun ini hadis dhaif, tak boleh buat pegangan.
Tak boleh nak sedap hati lah, tak boleh nak sedap hati kata. Imam Tirmizi dan ilmu hadis, sewaktu beliau dilahirkan, ilmu hadis telah popular dan berada di kemuncak kegemilangannya. Tirmizi dan kawasan sekitarnya, terutama di Khurasan dan ma wara an-nahar, merupakan pusat pengajian ilmu hadis. Pada ketika itu pengaruh Imam Bukhari amat kuat di sana. Jadi inilah dia, suasana juga, dia kena ada suasana juga baru jadi sesuatu tu. Macam ni, macam mana dia jadi seorang yang mahir? Sebab sekitar, keadaan sekitarnya itu memang masyhur dengan hadis. Hadis disukai oleh masyarakat pada masa itu. Tetapi dalam sejarah Islam ni macam-macam perkembangan dia kan. Macam kalau kita tengok di tempat kita ni, bukan hadis yang mula-mula. Hadis ni baru sebenarnya. Yang mula-mula datang ke Malaysia ni dalam bentuk fiqh, fiqh Syafi'i. Itu diperkenalkan begitu. Lama lah kita duduk dalam lingkungan tu, dengan kefahaman fiqh, asasnya fiqh. Lama, bukan berasaskan hadis. Hadis ini kemudian sangat sebenarnya dalam sejarah umat Islam di Malaysia. Adapun di kawasan Imam Tirmizi tinggal itu, termasuklah di Khurasan, itu masyhur. Di dalam sejarah Malaysia ni, dahulu di Kelantan ada seorang daripada Khurasan dipanggil Tuk Khurasan. Memang dia seorang yang alim hadis. Dialah yang mengajar tuk-tuk guru di tempat kita dahulu, termasuk mufti-mufti apa semua, ilmu hadis. Itulah boleh dikatakan dalam sejarah Malaysia ni yang mula-mula bawa hadis sebagai satu sistem. Itu orang Tuk Khurasan. Tuk Khurasan, ini orang Khurasan. Jadi Khurasan ni memang masyhur dengan hadis. Khurasan di kawasan mana? Di kawasan Imam Bukhari lah. Di kawasan Afghanistan itu semua dipanggil Khurasan dahulu. Jadi zaman kanak-kanak lagi Imam Tirmizi ni memang minat kepada hadis. Kemudian mudah pula nak cari guru-gurunya itu, sebab ramai pada masa itu. Seperti kita lah, kalau kita sekarang ni nak belajar mungkin matematik tak payah, ramai guru-gurunya. Tapi kalau nak belajar hadis tu susah, kena mari daripada Kelantan. Jauh, agak susah, sebab kita ketinggalan dari sudut itu. Tapi apabila dia jadi ramai pula, bagusnya bila ramai ni dia akan yang menonjol sekali, memang hebat. Kalau tak ada ramai ni, mungkin yang lebih kurang boleh jadi guru juga macam saya ni. Sebab tidak ada yang lain, tak ada pilihan. Kalau ada pilihan, mungkin kita ni yang ke-10 ke, yang ke-11 ke, pilihan yang ke-11. Gitulah jadinya. Tapi dalam keadaan masyarakat itu kuat dalam sesuatu bidang, dia mesti hebat ilmu itu. Begitulah keadaannya di masa Imam Tirmizi. Guru-guru Imam Tirmizi, Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahawa Imam Tirmizi telah menjelajah ke serata negeri dan mendengar daripada ramai sekali guru dari kalangan orang-orang Khurasan, Iraq dan Hijaz. Hijaz tu kawasan tanah Arab lah, Mekah, Madinah, Taif, semua tu kawasan itu. Jadi kita, satu perkara lagi yang perlu ingat, saya buat nota di bawah tu, takut-takut orang keliru. Sebab kadang-kadang kalau kita dengar bilangan guru kepada ulama-ulama dahulu, kita kata masa mana dia belajar, ramai sangat guru ni, ramai sampai beribu-ribu ni. Kita guru ada 2-3 orang saja. Apa maksudnya? Sebab itu kita tengok ni, seseorang perawi sudah dikira sebagai guru seseorang dalam ilmu hadis, walaupun dia hanya menerima sebuah hadis sahaja daripadanya. Untuk diiktiraf sebagai guru, tidaklah disyaratkan seseorang menerima hadis daripada guru itu sehingga berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus buah. Tak perlu, tidak syarat. Dia terima satu saja hadis, itu guru dia lah. Sebab itu ramai guru, bukan guru yang dia betul-betul mengadap,
yang betul-betul dia dapat bimbingan dia. Kalau macam Imam Tirmizi ni, yang macam tu Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan ramai. Yang utamanya Imam Bukhari. Ini yang kata ramai ni, kadang-kadang kita kata, kita tengok dalam kitab-kitab dia sebut guru dia 5,000 orang. Jadi kita kata banyak. Masa mana dia pergi belajar, berapa lama lah dengan seorang-seorang tu dia belajar. Tidak begitu. Kita perlu faham, ini dalam bab hadis, terima satu dia pergi menjelajah, pergi satu tempat sebab dia tahu orang ni ada hadis itu, hadis yang tidak ada lagi pada dia. Dia pergi jumpa guru itu pun baca berdasarkan ingatan dia ke, ataupun ada buku dia, dia baca di hadapan murid tadi, baca, murid itu terima satu saja hadis, atau dua atau berapa pun, guru dah tu disenaraikan sebagai guru. Sebab itu kita lihat misalnya, nak tahu guru ni macam mana, berapa hadis dia yang seseorang ulama tu terima, kita yang mudahnya boleh kita lihat dalam Mu'jam Ma'ajim. Nama kita hadis Ma'ajim, macam Mu'jam Tabarani tu, Mu'jam Saghirnya, Mu'jam Awsatnya, Mu'jam Kabirnya. Mu'jam itu dia kemukakan hadis berdasarkan riwayat guru yang bernama Ibrahim misalnya. Yang dia terima ada berapa? Ibrahim 5 orang. Ibrahim yang pertama, Ibrahim ni. Berapa hadis? 1 saja. Ibrahim ni 2. Itu guru dah. Dalam kitab-kitab Ma'ajim kita dapat kesan berapakah hadis yang diterima oleh seseorang pengarang kitab hadis itu daripada seorang ulama hadis. Kadang-kadang kita dapati 1 saja, tapi itu senarai guru dia. Senarai guru, termasuk dalam senarai. Antara ulama masyhur yang pernah menjadi guru beliau ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ali bin Hujr, Hannad bin Sari, Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar atau dikenali dengan Gundar. Imam Tirmizi juga pernah berguru dengan Imam Abu Dawud. Ini sezaman semuanya. Kalau kita tengok kan, patutlah orang pada masa tu, zaman itu hebat-hebat. Yang hebat-hebat ni masa tu lah, sekitar tu. Walaupun Imam Ahmad dan Imam Muslim adalah guru beliau, tetapi tidak sabit beliau ada meriwayatkan sesuatu hadis daripada Ahmad. Daripada Imam Muslim pula, beliau hanya mengambil 1 hadis sahaja untuk dimasukkan ke dalam kitab jami'nya, iaitu hadis ahsu hilal Sya'ban li Ramadan. Itu diambil daripada Muslim, 1 itu saja. Guru juga, tapi ambil 1 saja. Kadang-kadang banyak dia terima hadis, tapi yang dia pilih untuk masuk 1. Kadang-kadang memang 1, tapi disenaraikan sebagai guru dia juga. Jadi maksud hadis itu, hitungkanlah anak bulan, yang dipastikan anak bulan Sya'ban untuk menentukan bulan Ramadan. Jadi jangan anak bulan Ramadan tu saja sibuk, sebelum itu lagi kena ambil perhatian bila anak bulan Sya'ban itu. Itu Imam Tirmizi terima daripada Imam Muslim. Pendek kata, sebahagian besar pengarang kitab-kitab hadis yang masyhur itu adalah guru beliau. Jadi patut pun dia hebat, sebab gurunya orang hebat. Riwayat Imam Tirmizi daripada Imam Bukhari pula banyak sekali. Daripada Bukhari banyak. Selain beliau memanfaatkan kepakaran gurunya itu dalam bidang ilmu ilal dan ilmu rijal hadis, anda akan dapati Imam Tirmizi selalu merujuk kepada Imam Bukhari dalam bidang-bidang tersebut itu. Di dalam kitab jami'nya ini, selalulah beliau berkata, qala Muhammad bin Ismail, kata Muhammad bin Ismail. Yang dimaksudkan oleh beliau dengan Muhammad bin Ismail itu ialah Imam Bukhari. Memang dia rujuk sungguh. Dalam Tirmizi nanti, bila kita belajar Tirmizi nanti pun insya-Allah kita akan buat dalam bentuk beginilah, satu-satu risalah begini. Tak perlulah bawa kitab yang besar tu. Kalau bawa itu pun susah juga kan? Sebab tidak bahasa kita. Ni Tirmizi, bahasa kita senang. Jadi ilmu ilal, jadi Imam Bukhari memang seorang yang hebat lah dalam ilmu ilal.
Ini ilmu penyakit hadis. Hadis tu pun dia ada penyakit juga. Ada penyakit juga. Apa benda yang kecacatannya di mana letaknya? Kecacatan tu membuatkan kita tak boleh guna ke, ataupun kalau nak guna sejauh mana? Imam Bukhari memang seorang yang pakar dalam bidang itu, ilal hadis. Seperti buah lah, tanaman ke, dia ada juga kena penyakit. Ada juga kena penyakit. Jadi hadis pun gitu juga. Seperti manusia juga ada sakit, hadis pun ada sakit juga. Hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya tidak ada sakit, semuanya sihat. Yang sakit itu masalah apabila nak sampai kepada kita tu setelah jauh kan, ada beberapa mata rantainya, di situlah berlaku kesilapan, ketelanjuran, kekeliruan berlaku. Jadi dianggap itu sebagai hadis Rasulullah SAW. Dipegang sungguh-sungguh, rupanya yang silap. Itu yang perlu sangat kita belajar. Imam Zahabi berkata, tafaqqaha fil hadis bil Bukhari. Bermaksud Imam Tirmizi telah mendalami ilmu hadis dengan Imam Bukhari. Memang jelas. Jadi kalau kita tahu Imam Bukhari itu orangnya macam mana, patutlah Imam Tirmizi ni jadi pakar macam tu, sebab guru dia tu memang hebat. Kerana itulah Imam Bukhari dianggap ulama hadis sebagai guru dan rujukan utama Imam Tirmizi. Al-Hakim menukilkan kata-kata ulama di zamannya bahawa matal Bukhari wa lam yakhluf bi Khurasan mithla Abi Isa fil ilm wal hifz wal wara' wal zuhd. Imam Bukhari mati dalam keadaan tiada siapa pun yang ditinggalnya di Khurasan seperti sehebat Abi Isa, Imam Tirmizi, daripada segi ilmu, hafalan, kewaraan dan kezuhudannya. Kata-kata ini menunjukkan Imam Tirmizi adalah tokoh yang paling menonjol di Khurasan selepas era Imam Bukhari. Ini semua diketahui dalam sejarah. Jadi Imam Tirmizi ni tuan kitab yang kita nak baca ni orangnya peringkat mana, hebat. Inilah, selepas Bukhari dikatakan tak ada, Imam Bukhari tak ada tinggal orang sepertinya. Itulah kalau ada. Imam Tirmizi adalah murid kebanggaan Imam Bukhari. Beliau telah mendapat pengiktirafan dan sanjungan yang amat tinggi daripada Bukhari apabila Bukhari mengatakan, man tafa'tu bika aktsaru mimman tafa'ta bi. Bermaksud apa yang aku perolehi daripadamu adalah lebih banyak daripada apa yang kau perolehi daripadaku. Pelik juga. Anak murid, tapi guru dapat lebih banyak daripada anak murid ni. Daripada murid tu dapat daripada guru. Apa maksudnya? Adakah Imam Bukhari lebih banyak menerima hadis daripada Tirmizi? Nak banding dengan Tirmizi terima hadis daripada dia? Tidak begitu. Jadi apa maksudnya? Ini kita perlu faham. Para ulama hadis menganggap kata-kata Bukhari itu sebagai pengiktirafan beliau terhadap Imam Tirmizi kerana peranan dan sumbangannya dalam meningkatkan dan mengembangkan lagi ilmu gurunya itu. Ilmu seseorang guru yang hebat akan terus berkembang jika ia mempunyai murid-murid yang cerdas dan pintar. Dengan timbulnya persoalan-persoalan daripada murid-murid yang cerdik dan pintar, perbahasan dan perbincangan menjadi lebih mendasar jauh ke dalam. Itu sebabnya. Dan ini dapat kita lihat dalam Tirmizi, bukan dalam Bukhari. Apa dia tanya Bukhari? Apa Bukhari jawab? Di situ kita nampak. Benda ni kalau Imam Tirmizi tak tulis, orang tak tahu kehebatan Imam Bukhari. Yang orang tahu sekadar dia tulis kitab itulah, memang itu hebatlah. Tapi dengan adanya Tirmizi ni, nampak lebih hebat lagi Imam Bukhari. Nampak lebih hebat lagi. Siapa yang menyerlahkan kehebatan Imam Bukhari? Tirmizi. Itulah Imam Bukhari kata, apa yang aku dapat manfaat daripadamu lebih banyak. Sebab apa? Dia yang menyebarkan, mengembangkan ilmu Imam Bukhari.
tanpa adanya persoalan-persoalan daripada murid yang bergeliga seperti Tirmizi, perbincangan, kajian serta penyelidikan Imam Bukhari mungkin tidak akan dapat dimanfaati ramai. Yang sekarang ni kita dapat melalui Tirmizi. Banyak sekali. Dia selalu rujuk. Dan soalan-soalan dia tu memang baguslah. Jadi Imam Bukhari jawab, kita boleh tahu. Kalau tidak, kalau tak ada Imam Tirmizi ni, berapa banyak ilmu Imam Bukhari terkubur. Berapa banyak. Jadi rujukan tempat-tempat lain dalam kitab-kitab lain, dia rujuk situ jugalah. Yang kata Imam Bukhari kata, orang cari dalam kitab dia tak ada. Di mana? Dalam Tirmizi. Imam Bukhari kata begitu tu, Imam Tirmizi yang nukilkan. Jadi orang rujuk, tempat rujuk Jami' Tirmizi ni tempat rujuk. Itulah sebabnya para ulama menganggap demikian. Kerana jika ditinjau dari sudut riwayat hadis, Imam Bukhari hanya mengambil 2 hadis sahaja daripada Imam Tirmizi. Jadi apa kalau kita nak kata tadi, apa yang aku dapat manfaat daripadamu lebih banyak lagi. Bukan maksud dari segi hadis. Sebab hadis yang diterima daripada Tirmizi hanya 2 saja, bukan banyak. Satunya dikemukakan Tirmizi di dalam kitab tafsir. Riwayat Ibn Abbas berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linah." Manakala yang satu lagi pula ialah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Ya Ali, la yahillu li ahadin an yujniba fi hadzal masjid ghairi wa ghairuk." Itu hadis, 2 hadis. Tapi 2 hadis ni ada dalam kitab Tirmizi. Imam Bukhari terima, tapi dia tak masukkan dalam kitab dia. Dia tak ada dalam Bukhari sebab tidak menepati syarat dia. Cuma dia ambil hadis tu, dia dapati hadis tu daripada Tirmizi. Dia simpan lah. Dia simpan. Jadi Tirmizi berbangga ni 2 tempat dia kata Muhammad ambil hadis ini daripada dia. Tapi 2 tempat tu dalam Tirmizi dia sebut. Jadi ma qata'tum min linah, ini cerita tentang dalam peperangan ditebang pokok-pokok kurma tu. Penebangan pokok kurma dan bakar sebahagiannya itu fabi idznillah, dengan izin Allah. Dalam Quran sebut itu berkenaan dengan itulah. Dan yang satu lagi, wahai Ali, tidak halal kepada sesiapa pun berjunub di dalam masjid ini kecuali aku dan engkau. Aku dan engkau itu boleh berjunub, tak apa. Dalam keadaan berjunub pun tak apa, berada di dalam masjid. Imam Bukhari, ialah dia terima hadis ini daripada Tirmizi, tapi dia tidak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari itu. Macam mana nak masuk ini? Kalau kita yang belajar hadis, yang baru-baru belajar hadis pun tahu, hadis yang bermula dengan Ya Ali, Imam Bukhari cukup tahu, tapi dia terima juga. Sebab dia tak jumpa, dia jumpa melalui Imam Tirmizi. Kalau yang bermula dengan Ya Ali itu semuanya maudhu, kecuali satu saja. Ini tak termasuk dalam itu, tak termasuk. Dan Imam Bukhari cukup tahu. Tetapi Imam Bukhari tetap tidak memasukkan kedua-dua hadis tersebut dalam kitab sahihnya kerana kedhaifannya. Meskipun hanya 2 riwayat sahaja diterima Bukhari daripadanya, Imam Tirmizi tetap berbangga dengannya. Kerana itulah selepas mengemukakan hadis-hadis tadi, beliau berkata, "Sami'a minni Muhammad bin Ismail hadzal hadis." Muhammad bin Ismail telah mengambil hadis ini daripada saya. Dia bangga. Tapi orang tahu tu sebab dia juga cerita dalam kitab Tirmizi. Kalau dia tak cerita, orang tak tahu. Sebab Imam Bukhari tak ambil, tak masukkan dalam kitab dia. Dia terima saja. Dia terima saja. Jadi kerja ulama-ulama hadis ni dia terima semua, yang karut pun dia terima. Cuma dia tapis lah. Dia sudah ada dalam maklumat dia sekarang. Kalau ada tersebar dalam masyarakat, disebarkan, dia boleh baikilah, dia boleh tegur. Itulah tujuannya. Kemudian anak-anak murid Imam Tirmizi. Murid-murid Imam Tirmizi sangat ramai. Mereka bukan sahaja dari kalangan orang-orang Khurasan dan kawasan-kawasan sekitarnya, malah dari segenap pelosok dunia Islam pada masa itu. Antara murid beliau yang terkenal ialah Abu Hamid Ahmad bin Abd Al-Marwazi, Haytham bin Kulayb Al-Shashi,
Abul Abbas Ahmad Muhammad bin Mahbub Al-Marwazi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Abd bin Muhammad An-Nasafi, Muhammad bin Mahmud, Daud bin Nasr bin Sahal Al-Bazdawi, dan lain-lain lagi. Ini murid itu, Abul Abbas Ahmad Muhammad bin Mahbub Al-Marwazi. Ini kitab Tirmizi ni yang kita belajar. Ini tak sampai lagi, tak masuk lagi, baru mukadimah. Bila kita masuk nanti, dia ni yang meriwayatkan hadis dalam Jami' Tirmizi ni kepada orang ramai. Yang kita duduk baca-baca sekarang ni, nuskah yang tersebar ni, dia punya, melalui dia lah. Nanti dalam risalah yang kedua, insya-Allah, di situ mula. Bila mula tu, siapa ambil daripada siapa, sampai sini. Kita akan bertemu dengan dia nanti. Imam Tirmizi mempunyai ingatan yang luar biasa. Dia benda-benda macam ni perlu kepada ingatan yang kuat. Perlu kepada ingatan yang kuat. Setengah-setengah ilmu tak perlu sangat. Tak perlu sangat. Dia lebih kepada praktikal, lebih kepada buat macam kemahiran apa semua tu. Tapi kalau ini tak boleh, mesti dalam kepala Quran, hadis mesti dalam kepala. Banyak ingat. Banyak ingat. Makin banyak ingat, makin bagus. Dan mestilah kena orang yang otak dia tu jenis boleh hafal lah, mudah ingat, dan payah lupa. Ada juga orang mudah ingat tapi mudah lupa, tak jadi macam tu. Dia kena mudah ingat dan lambat lupa. Kalau boleh tak lupa, itu lagi bagus. Imam Tirmizi ni luar biasa. Kalau kita perhati pun patutlah, dalam sejarah ni 1000 tahun lebih dia disanjung, terus disanjung, nama dia semakin harum. Dia tu orang macam mana? Itu sebab kita kena berkenalan. Kenapa kitab dia tu jadi begitu masyhur, hebat, dikaji tak habis-habis. Ada-ada saja syarah dibuat sepanjang masa. Sebabnya orangnya cerdik luar biasa. Luar biasa. Orang macam ni 100 tahun seorang pun tak ada. Orang-orang macam ni 100 tahun seorang pun tak ada. Bukan dalam 1000 seorang, bukan. Orang macam ni 1 juta seorang pun tak ada. Situlah kalau kita perhatikan dalam sejarah ni memang. Misalnya ini contohnya, Imam Tirmizi terkenal dengan ingatannya yang kuat. Kata Abu Sa'id Al-Idrisi, ingatan Imam Tirmizi yang luar biasa itu telah dijadikan orang sebagai perumpamaan. Orang kata, kuat ingatan macam Tirmizi, macam Tirmizi. Orang buat perbandingan dengan dia. Boleh dikatakan semua penulis biografi Imam Tirmizi akan membawakan satu kisah di mana beliau pernah menerima hadis seorang syekh yang terdiri daripada 2 juzu, 2 risalah hadis itu, melalui seseorang perawi. Imam Tirmizi telah pun mencatat hadis syekh berkenaan, namun hati beliau masih belum puas menerima hadis seseorang syekh dengan perantaraan begitu, dalam keadaan ia masih lagi hidup. Dia tahu ni syekh ni ada lagi, cuma dia tak jumpa dengan syekh tu. Dia jumpa melalui orang lain, dia salin. Salin 2 buku. Kita kata masa besar ni lah 2. Banyak dah boleh muat hadis ni. Lepas tu Imam Tirmizi ingin sekali berjumpa dengan guru tersebut untuk menerima semula hadis beliau secara langsung. Secara kebetulan beberapa lama selepas itu Imam Tirmizi bertemu dengannya di Mekah. Imam Tirmizi menyatakan hasratnya untuk mendengar secara langsung hadis-hadis yang disebutkan tadi daripadanya. Guru itu bersetuju dan mengarahkan Imam Tirmizi supaya mengambil risalah yang telah ditulisnya untuk diperiksa dan seterusnya diperbetulkan jika ada yang tidak tepat atau tersalah. Jadi kata, pergilah ambillah mana buku kamu yang kamu catat tu, marilah baca di hadapan dia. Imam Tirmizi pun pergi tengok, tak ada pula kitab tu yang dia tulis. Macam mana dia sudah bercakap dah dengan guru tadi, sudah bersedia dah. Jadi dia
Dia fikir macam mana ni, nanti guru tu terasa hati pula, terkilat pula. Dia pun ambil dua buah buku kosong. Buku tulis kosong lah. Dia pergi, guru pun baca. Ini ringkas cerita inilah yang saya tulis ni. Guru tu baca. Dia pun dia macam buat tulis gitu. Guru tu terpandang tu, macam kosong putih saja ni, tak ada tulis apa-apa. Tak ada tulis apa-apa. Guru tu pun marah lah ke dia, kamu buat main-main dengan aku. Macam peli dia pula. Imam Tirmizi pun ceritalah yang sebenarnya. Dia ingat dia bawa buku itu, rupa-rupanya dia pergi cek tak ada. Tapi dia takut guru ni anggap dia main-main, dia bawa lah buku tu. Tapi saya ingat dah, yang tuan baca tadi saya ingat dah. Tak ada tulis semua. Guru tu kata, dia nak main lagi dengan dia. Nak perli lagi kepada dia. Jadi dia pun, Imam Tirmizi kata memang betul. Kalau betul cuba baca. Dia baca daripada awal sampai akhir, yang baru dia dengar tadi. Dia bukan hafal. Guru dia kata, takut kamu sudah hafal sebelum ni. Dia kata bawa yang lain lah kalau begitu. Bawa yang lain. Jadi guru tu pun baca hadis, kira-kiranya dia tahu benda hadis ni tak ada orang lain tahu, sebab dia tak sebar lagi. Pada orang lain tidak ada, dia tahu, dia yakin begitu. Dia pun baca. Imam Tirmizi tak tulis, dengar saja. Dengar saja. Inilah yang saya ceritakan di sini. Untuk meyakinkan Tuan Syekh, Imam Tirmizi meminta beliau mencubanya dengan membacakan muka surat 5 tu, hadis-hadis yang hanya diketahui oleh beliau sahaja, hadis-hadis yang tidak ada pada guru-guru hadis yang lain. Lalu guru itu membaca sebanyak 40 hadis beserta sanadnya. Selesai sahaja dia membacanya, Imam Tirmizi terus mengulangi apa yang dibaca olehnya tanpa ada sedikit pun kesilapan. Akhirnya sang guru mengakui kehebatan ingatan Imam Tirmizi yang luar biasa. Akhirnya dia terpaksa mengakui memang hebat semua. Itulah kehebatan Imam Tirmizi. Pada masa itu juga dia boleh ingat, luar biasa. Di mana kita nak cari macam ni? Satu Malaysia ni tak dapat, tak ada. Ini boleh dikatakan ada dalam kitab mana-mana menyebutkan ingatan Imam Tirmizi yang luar biasa itu. Terdapat satu lagi peristiwa yang menunjukkan kehebatan ingatan Tirmizi. Ini satu lagi. Tapi yang ni, ya betul. Di bawah itu saya buat nota. Ini kisah ini. Muka surat 6 ada nota yang ke-6. Kisah ini meniti di hampir setiap bibir guru-guru hadis. Tidak pernah pula dijumpai ia tertulis dalam mana-mana kitab. Demikianlah jelas Maulana Muhammad Taqi Al-Uthmani, lihat dars Tirmizi beliau, muka surat itu saya tulis itu. Saya sendiri pun memanglah semasa belajar dulu pernah dengar juga cerita ni disebutkan oleh guru. Tetapi bila kita cek tak ada. Tapi benda ni disebut oleh guru-guru hadis. Apa ceritanya? Tengok balik semula muka surat 5. Semasa mudanya beliau pernah melalui suatu tempat di mana terdapat satu pokok besar yang dahannya meluyut ke tanah, dan memaksa orang yang hendak melalui jalan itu menundukkan kepala mereka masing-masing. Bila nak lalu situ mesti kena tunduk, pasal dahan dia tu yang rendah menghalang jalannya. Apabila beliau telah tua dan pada masa itu matanya sudah buta. Imam Bukhari ini sebab Imam Tirmizi ini sebab itu dipanggil Ad-Darir. Ad-Darir maknanya seorang yang setelah tuanya mata dia buta. Kenapa dia buta itu pun satu perkara juga yang dibincangkan. Tak apalah, setelah dia buta, beliau dibawa melalui tempat tersebut. Apabila sampai di tempat tersebut, Imam Tirmizi kerana menyangka dahan tersebut masih ada, mengarahkan semua orang yang melalui tempat itu agar menundukkan kepala supaya tidak terkena dahan pokok tersebut. Imam Tirmizi lalu menundukkan kepalanya. Dia sendiri pun tunduk juga.
menundukkan kepalanya, tetapi orang-orang lain yang bersamanya tidak berbuat begitu. Selepas itu orang ramai bertanya beliau, mengapa beliau menundukkan kepala tadi? Beliau menjelaskan bahawa terdapat dahan pokok besar yang menghalang jalan tersebut. Pokok itu tidak ada ke sekarang? Dia tanya. Kalau tidak ada, tentulah ia telah ditebang orang. Jawab orang-orang yang bersama beliau, tidak ada pun pokok di situ. Kata Tirmizi, kalau benarlah di sini tidak ada pokok dahulu, berarti ingatanku telah lemah dan aku tidak akan meriwayatkan hadis lagi. Dia kata, tak mahu. Sebab apa? Dia kira dia sudah hilang kelayakan. Dengan ingatan dia jadi lemah macam tu, dia kira dia tidak layak. Dia tak mahu dah mengajar hadis. Untuk memastikan kebenaran apa yang disebut oleh Imam Tirmizi tadi, orang ramai yang bersamanya itu bertanya kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Lalu penduduk di situ menjelaskan bahawa memang benar dahulunya terdapat sebatang pokok besar di tepi jalan yang dahannya menghalang laluan orang ramai, tetapi telah pun ditebang. Dari situ orang ramai mengagumi ingatan luar biasa yang dimiliki beliau walaupun sesudah tua. Itulah hebatnya ingatan dia. Padahal benda tu tak ada kena-mengena dengan pengajian dia dengan hadis, bukan apa dia, ni biasa je, dia lalu di situ, dia ingat. Sebab tu kita kata 100 tahun seorang pun tak ada macam ni. Tak ada. Jadi kitab yang kita nak baca tutuan je ni macam ni lah. Orangnya patutlah yang masyhur sangat. Kedudukan dan kewaraan Imam Tirmizi. Ini dari sudut lain pula, berkenaan dengan kezuhudan dan kewaraan Imam Tirmizi pula. Syekh Abdul Aziz di dalam kitabnya Bustanul Muhaddithin menyebutkan bahawa ketakwaan dan kezuhudan Imam Tirmizi telah sampai ke suatu peringkat yang tidak dapat kita bayangkan. Kerana takutkan Allah, beliau selalu menangis hingga menyebabkan matanya menjadi buta. Dia kata sebab buta ni sebab itu. Ini kata Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Bustanul Muhaddithin. Syekh Abdul Aziz ni digelar dengan Musnadul Hind. Kalau sanad hadis di India ni, ikutlah aliran mana mesti sampai ke dia. Ini anak Syekh Waliullah, anak Syekh Waliullah, Syekh Abdul Aziz. Sanad kita dalam Tirmizi, dalam Bukhari apa semua sampai ke dia. Daripada dia terima daripada ayahnya Syekh Waliullah. Dalam kitabnya Bustanul Muhaddithin, Bustanul Muhaddithin ini dalam bahasa Farsi sebenarnya. Sebab di India pada masa itu bahasa yang popular, bahasa umumnya bahasa Farsi. Tidak ada lagi bahasa Urdu apa, tak ada. Sebab itu kalau kita tengok Syekh Abdul Aziz, dia tulis dalam bahasa Farsi banyak. Syekh Waliullah pun begitu juga, selain bahasa Arab, bahasa Farsi yang digunakan. Ini dalam kitab Bustanul Muhaddithin banyak perkara, sangat bagus buku itu. Dia ceritakan perkara-perkara yang ganjil-ganjil, yang pelik, kaedah-kaedah dalam ilmu hadis, itu, dan sejarah tokoh-tokoh hadis. Bustanul Muhaddithin. Ini kata sebab dia kuat menangis, takut kepada Allah, takut kepada dosa akhirat, azab Allah sampai buta, mengikut Syekh Abdul Aziz. Tapi pendapat orang lain ada macam-macam lagi kata. Ada yang kata dia sangat kuat membaca, kerana kuat rusak mata. Ada juga. Ada yang kata dia buta ni daripada kecil lagi. Tapi ini disebutkan oleh Maulana Rashid Ahmad Kangguhi. Tapi pendapat itu dibantah oleh orang lain, termasuk Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain lagi, mengatakan tidak, buta ni setelah tua, bukan buta semenjak asal lagi. Sebab tak ada bukti yang terang menunjukkan dia buta daripada kecil lagi. Tak ada. Kemudian menggunakan nama panggilan Abu Isa, ini menjadi masalah. Tapi orang macam ni kadang-kadang dia adalah buat sesuatu yang menyebabkan jadi orang jadi bahas, bincang.
kontroversi lah Imam Tirmizi ni dengan nama dia tu. Kenapa dia guna nama panggilan Abu Isa, sedangkan ada Nabi SAW larang sahabat dia daripada mengguna gelaran itu, Bapa Isa. Jadi kita ingat Isa tu kan Nabi Isa. Isa tu Nabi Isa. Jadi sesoalan yang kita kata ada pula Bapa Nabi Isa, walaupun tidak kita maksud begitu, tapi menarik perhatian orang ke situ. Jadi macam kita menyokong atau menyuburkan lagi fahaman orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, sedangkan dia tidak mempunyai bapa. Jadi Nabi larang. Sedangkan Imam Tirmizi ni ulama hadis, macam mana dia boleh melanggar hadis tu? Itu kemuskilannya. Dan dia guna nama itu untuknya. Nama Muhammad digunakan untuk gurunya Imam Bukhari. Kalau dalam Tirmizi, dalam ni Jami' Tirmizi nanti kita akan jumpa bila dia kata Muhammad, maksudnya Imam Bukhari. Dia sendiri Abu Isa. Abu Isa berkata, ada hadis. Mana hadisnya? Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ini. Itu saya kemukakan dengan sanad apa semua tu. Anna rajulan iktana bi Abi Isa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa la abalahu. Bermaksud ada seorang lelaki memakai nama gelaran Abu Isa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa. Jadi dia bukan kata saja tu, dia macam tegur lah. Tegur. Di bawah tajuk bab ma yukrahu lirrajul an yaktaniya bihi, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan satu asar daripada Umar. Katanya, itu terjemahannya, sesungguhnya Umar pernah memukul seorang anaknya kerana memakai kunyah, yakni nama panggilan Abu Isa. Kata beliau, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa, sama seperti yang Rasulullah SAW kata tu juga. Jadi macam mana Imam Tirmizi ni selalu saja dia kata Abu Isa, Abu Isa, Abu Isa. Sesoalannya nak menghidupkan akidah ataupun fahaman orang Kristian, dan bercanggah dengan larangan Nabi SAW. Sayyidina Umar pun tak suka juga guna nama panggilan begitu. Beberapa jawapan dan pandangan telah diberikan oleh para ulama tentang kenapakah Imam Tirmizi tetap memakai nama panggilan itu. Kenapa? Dia kadang-kadang ulama ni lagi orang tak bagi, lagi dia buat. Sebab apa? Sebab yang orang larang tu apa asas dia, kukuh ke tidak? Kita nak pegang kuat-kuat sangat ni, biar kita tahu benda yang kita nak pegang tu kuat mana. Dia nak suruh orang fikir. Nak suruh orang fikir. Ini jawapannya. Beberapa jawapan dan pandangan telah diberikan oleh para ulama tentang kenapakah Imam Tirmizi tetap memakai nama panggilan itu meskipun ada hadis dan athar yang melarangnya. Satu, Imam Tirmizi tidak mengetahui hadis dan athar itu. Ada yang kata begitu. Jadi boleh jadi Imam Tirmizi tak tahu. Sebab itu dia guna kunyah ataupun nama panggilan seperti itu. Dia tak tahu. Tapi pendapat ini ditolak oleh hampir sekalian ulama. Memandangkan kedudukan Imam Tirmizi yang sangat tinggi di bidang hadis, takkanlah dia tak tahu. Kita boleh tahu. Kita pun tahu. Jadi kita nak kata tak tahu, tak masuk akal. Yang kedua, Imam Tirmizi menggunakan nama panggilan ini meskipun ada larangan di dalam hadis, kerana beliau menganggap larangan itu bukan larangan yang memberi makna haram. Ini pendapat yang kedua. Ia hanya khilaf aula sahaja. Paling tinggi pun ia hanya makruh tanzihi. Jawapan dan pandangan ini juga tidak dipersetujui kebanyakan ulama. Sebab apa yang kita nak bincang ni tentang Imam Tirmizi, bukan sembarangan orang. Nak kata dia fikir gini, dia gini. Biar tengok, biar sesuai dengan kedudukan dia. Memandangkan Tirmizi terkenal sebagai seorang yang wara' dan zahid. Orang yang wara' dan zahid pada umumnya tidak akan melanggar larangan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia memberi makna makruh tanzihi atau khilaf aula sekalipun, dia jaga benda-benda macam ni. Dah kita tahu dah Imam Tirmizi itu kan warah, zahid. Takkanlah dia nak langgar kalau dia tahu betul-betul memang hadis tu ada betul. Yang ketiga, nama panggilan ini digunakan juga oleh Tirmizi kerana bagi beliau ia tidak makruh berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yang menunjukkan keharusan. Jadi saya kata ni Imam Abu Daud, bukan Imam Tirmizi berpadukan kitab Abu Daud. Tidak. Untuk kita sekarang, kalau kita nak tengok hadis ni dalam Abu Daud lah, dia tahu dah, tak mesti melalui Abu Daud hadis tu. Yang menunjukkan keharusan menggunakan nama panggilan Abu Isa, Abu Daud di dalam sunannya malah mengadakan satu bab yang menunjukkan keharusan penggunaannya. Bab itu begini adanya: babun fi man yatakanna bi Abi Isa. Di bawahnya beliau mengemukakan hadis ini. Kita baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab telah memukul seorang anak lelakinya kerana memakai nama panggilan Abu Isa. Mughirah bin Syu'bah juga memakai nama panggilan tersebut. Dia pakai nama itu juga. Kerananya Umar menegur beliau dengan katanya, tidak cukupkah? Maksudnya, tidak bolehkah engkau dipanggil dengan Abi Abdullah sahaja? Abi Abdullah. Kenapa Abu Isa? Sayyidina Umar tegur dia. Jawab Mughirah, sebenarnya Rasulullah SAW memanggil aku dengan nama panggilan itu. Bukan aku sengaja pandai-pandai guna nama tu. Kata Umar, Rasulullah SAW adalah orang yang maksum. Lainlah cerita baginda, lain. Sedangkan kita pula tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita. Nak jadi macam mana kita tak tahu, sebab kita tidak maksum. Jadi lebih baik tak usah guna itu. Itu kata Sayyidina Umar. Selepas itu teruslah Mughirah dipanggil dengan nama panggilan Abi Abdullah sehingga beliau meninggal dunia. Jadi Mughirah ikut dia jugalah. Ikut Sayyidina Umar kan, dia orang pemimpin, ketua yang hebat, yang bijaksana. Jadi dia tinggal. Maksud Umar di sini bukanlah membantah Rasulullah SAW, dan bukan juga beliau menganggapnya haram, tetapi sekadar mengesyorkan langkah terbaik untuk Mughirah. Itu maksudnya. Itu antara jawapan. Yang ketiga. Yang keempat, Imam Tirmizi berpendapat larangan yang terdapat di dalam hadis tadi adalah untuk suatu tempoh atau keadaan tertentu sahaja di permulaan Islam, bukan untuk selama-lamanya. Ia bukan untuk selama-lamanya. Larangan itu sebenarnya ada kaitan dengan akidah orang-orang Kristian yang mempercayai Nabi Isa mempunyai bapa. Oleh itu, apabila panggilan Abu Isa digunakan, perhatian orang ramai akan tertarik kepada kewujudan bapa Nabi Isa. Orang akan teringat, terfikir, mungkin terlintas. Sedangkan benda-benda yang tidak baik, yang bercanggah dengan akidah Islam, kita jangan. Kalau boleh terlintas pun jangan. Keadaan ini seolah-olahnya menghidupkan kepercayaan mereka, di samping menentang takdir dan kekuasaan Allah. Jadi larangan Nabi menggunakan panggilan tersebut adalah untuk menghapuskan kepercayaan bahawa Nabi Isa mempunyai bapa, dan agar tidak terlintas langsung di benak umat Islam bahawa Nabi Isa mempunyai bapa. Setelah kepercayaan ini berjaya dihapuskan daripada pemikiran umat Islam, dan teguh pula kepercayaan bahawa Nabi Isa tidak mempunyai bapa, larangan tadi tidak perlu dipakai lagi. Itu yang difaham oleh Imam Tirmizi. Sebab itu dia pakai. Nanti orang kata tak boleh sampai bila-bila pula. Ikutlah, kita sudah faham betul pun akidah tu, langsung kita tak terpengaruh dengan dia. Walaupun sudah begitu pun tak boleh pakai juga. Sebab itu dia pakai. Dia nak ajar orang ramai ni jangan takut dan terpasar. Kita tahu latar belakangnya. Larangan itu untuk berapa ketika, berapa lama, untuk selama-lamanya ke? Imam Tirmizi tak anggap begitu. Yang kelima, sesetengah ulama mengatakan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah itu tidak jelas melarang penggunaan nama panggilan Abu Isa oleh seseorang. Sabda Rasulullah SAW
inna Isa la abalahu, sesungguhnya Isa tidak mempunyai bapa, itu selain menyatakan hakikat sebenar Nabi Isa, ia juga mengandungi unsur gurauan benar baginda. Gurauan benar. Rasulullah SAW ni dia bergurau juga, tapi gurauan dia tu betul. Gurauan dia tu tidak menipu, tak ada. Keadaannya tak ubah seperti kata-kata baginda kepada orang yang hendak menumpang unta baginda, bahawa saya akan menumpangkan awak menaiki anak unta. Orang itu lantas bertanya, bagaimana saya nak naik anak unta wahai Rasulullah? Anak unta kan kecil, macam mana saya nak naik? Baginda SAW membalas pertanyaan orang itu secara bergurau tetapi benar, dengan bertanya kembali, bukankah unta-unta yang ada ini juga anak unta? Walaupun sudah tua, anak unta kan? Itu gurauan dia. Jadi di sini pun ada unsur gurauan juga. Jadi Imam Tirmizi faham itu. Bukan maksudnya tak dibenarkan, tak boleh. Mungkin sekali Sayyidina Umar telah salah faham daripada gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya dengan bersabda begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu melarang orang daripada menggunakan nama panggilan Abu Isa. Mungkin. Jadi Isa tak ada apa-apa. Nabi Isa tu maksudnya Nabi Isa, bukan orang lain. Tapi dia cuba kaitkan dengan itu. Memanglah kalau Nabi Isa tidak ada bapa. Kalau Isa lain tak ada bapa semuanya. Kalau Isa lain, jadi yang lain-lain tu dia kata Abu Isa itu semua dia bukan Nabi Isa. Dengan sebab itu tak salah. Jadi kalau kata mana Isa atau ada bapa, Nabi Isa tu betul dia cakap betul. Tapi kamu ni Nabi Isa kah? Tidak kan? Dan kalau tidak, kamu ada bapa lah. Ia tak ada bapa tu Nabi Isa. Dia bergurau, tapi gurauan itu benar. Yang keenam, ini yang lebih kemas sebenarnya. Bagi saya pilih yang ini. Imam Tirmizi sebenarnya mengetahui bahawa tidak ada satu pun hadis marfu', muttasil, sahih dan terang tentang larangan mengguna nama panggilan Abu Isa. Tak ada. Hadis pertama yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah tadi mursal, jadi dhaif. Imam Tirmizi bila dia tahu ni orang duduk pegang, orang takut, tentu pasal takut. Kenapa? Kerana hadis dhaif. Tak perlu kita takut, tak perlu kita terikat. Sebab itu dia langgar. Dia cuba buat nak ajar kepada masyarakat yang kita kena terikat ialah hadis yang sahih. Yang dhaif tak perlu. Yang dhaif tak perlu. Sedangkan mengikut kajian dia tak ada satu pun yang sahih. Hadis mursal seperti ini adalah dhaif. Sementara yang kedua pula adalah mauquf. Mauquf. Hadis mauquf seperti ini tidak termasuk dalam mauquf fi hukmil marfu', tak termasuk. Bahkan ada kemungkinan Sayyidina Umar tersalah anggap, atau Sayyidina Umar hanya pilih langkah yang lebih baik saja begitu, bukan dengan maksud haram pun. Hakikat ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari ilmu hadis. Selain itu, di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafs al-Umari, seorang perawi dhaif. Jadi tak boleh pakai. Seorang pakar hadis seperti Tirmizi tidak akan terpengaruh dengannya. Maka perbuatan beliau memakai nama panggilan Abu Isa untuk dirinya patutlah dianggap sebagai satu bantahan secara tidak langsung daripada beliau terhadap hadis-hadis seperti itu. Kadang-kadang dia buat dengan secara amah. Itu bentuk bantahannya. Bila dia buat, sebab dia orang wara', orang alim, orang zahid, orang yang sangat takut kepada Allah. Kalau itu memang hadis Rasulullah, dia tak akan berani. Kalau dia buat juga tu, kita ni yang jahil ni, kita kena faham, mesti dia faham hadis itu tidak sahih. Hadis itu tak sahih. Memang begitu pun. Jadi selesailah kemuskilan orang mengatakan kenapa Abu Isa ni mengguna nama panggilan seperti itu.
Kemudian karya-karya Imam Tirmizi, saya baca cepat-cepat sini sebab ini mudah kan. Nanti di belakang ni payah. Sini kena susah sikit lah. Ini karya-karya Imam At-Tirmizi. Kebanyakan karya Tirmizi adalah dalam bidang hadis. Memang dia ahli hadis betul. Tetapi para ulama menyebutkan bahawa Imam Tirmizi juga seorang yang hebat dalam bidang tafsir, fiqh dan sejarah. Ibnu Nadim di dalam fihrisnya ada menulis bahawa Tirmizi juga telah menulis sebuah kitab sejarah. Di bawah biografi Imam Tirmizi, Hafiz Ibnu Kathir ada menyebutkan sebuah tafsir hasil karya Imam Tirmizi. Tetapi sayang sekali kerana kitab tafsir ini tidak dapat ditemui hingga sekarang. Tak ada. Bagaimanapun kehebatan Tirmizi dalam bidang tafsir dan fiqh dapat diduga menerusi kitab Jami' atau sunan beliau yang amat popular itu, yang kita nak baca ni lah. Dalam ni pun ada juga tafsir, ada juga fiqh. Jadi kita tengok situ, kita boleh duga, boleh anggap dah, dia ni orang yang sedalam mana pengetahuannya. Berikut adalah antara hasil karya Imam Tirmizi yang disebutkan oleh pengarang-pengarang biografinya. Satu, kitab Al-Ilal As-Sughra. Yang kedua, Kitabul Ilal Al-Kubra. Dua buah kitab ini membicarakan secara khusus tentang kecacatan yang terdapat pada sesuatu hadis. Seperti gurunya hebat dalam bidang ni, dia pun hebat juga. Ilal Sughra ni, dia kalau dalam cetakan Pakistan itu satu jilid, dia ada 2 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua. Di hujung dia tu dia ada kitab Syama'il dan kitab Ilal Tirmizi. Bila kita belajar di sana, itu pun yang kita terima juga dengan guru. Kedua-dua kitab itu pun diterima juga, ijazah daripada guru. Bukan kitab yang Jami' ni sahaja, tidak. Dan itu pun baca depan guru juga. Dua kitab itu. Ini kitab sangat istimewa, sangat istimewa. Yang ketiga, Kitabul Mufrad. Keempat, Kitabul Syama'il. Ini pun masyhur. Kitab At-Tarikh, mungkin inilah kitab sejarah karangan Tirmizi yang dimaksudkan oleh Ibnu Nadim di dalam Al-Fihrisnya. Mungkin juga ia yang lain, mungkin juga. Yang keenam, Kitabuz Zuhud. Yang ketujuh, Al-Asma' wal-Kuna. Yang paling popular dan masyhur di antara kitab-kitab beliau yang tersenarai ini adalah 3 buah kitab. Ini paling masyhur. Pertamanya ialah kitab Jami' atau Sunan Tirmizi. Ini kemuncak lah. Ini paling masyhur. Keduanya ialah kitab Asy-Syama'il. Syama'il ni nama jenis kitab hadis sebenarnya, yang menceritakan tentang zahir tubuh Rasulullah SAW dan peribadi Rasulullah secara khusus. Misalnya hidungnya macam mana, rambutnya macam mana, dahinya macam mana, dadanya macam mana, bulunya macam mana, semua cerita. Rambutnya macam mana, dia makan macam mana, dia berjalan macam mana, dia tidur macam mana, kemudian peribadi dia berani macam mana, murahnya macam mana. Itu semua dalam Syama'il. Dia bincang khusus berkenaan dengan itu. Kalau hadis ni secara umum dia luas sangat. Itu pun ada juga, tapi dia secara terpisah-pisah. Adapun Syama'il dia kumpul itu saja. Itu istimewanya. Jadi kalau kita baca Syama'il itu, betul-betul macam kita nampaklah Rasulullah SAW. Kalau kita pejam mata, kita nampak orang macam ni. Bukan Tirmizi sahaja sebenarnya yang telah menulis kitab hadis jenis ini. Malah ramai sekali tokoh-tokoh hadis lain juga turut menyumbangkan karya mereka dalam bidang ini di sepanjang sejarah umat Islam. Namun kitab Asy-Syama'il karangan At-Tirmizi adalah yang terpilih dan tersenarai paling atas. Kalau dalam bab ini, kitab Tirmizi lah yang paling atas, Syama'il yang terbaik. Di dalam kitab Syama'il seperti saya sebut tadi lah, apa minat Rasulullah, kesukaan dia, masalah apa dia buat apa, itu yang dibincangkan dalam kitab Syama'il. Di dalam kitab ini Imam Tirmizi mengumpulkan 400 hadis dan membahagikannya kepada 56 bab. Kitab Asy-Syama'il ini disyarah oleh ramai ulama yang datang kemudian. Antara syarahnya ialah, ini syarah ada pula orangnya detailkan lagi, syarah lagi. Lagilah nampak cantiknya kitab itu, berharganya kitab itu.
Yang pertama kitab Jam'ul Wasail oleh Mulla Aliul Qari. Ini syarah Syama'il Tirmizi. Yang kedua Al-Mawahibul Ladunniyah oleh Syekh Ibrahim Al-Misri Al-Bajuri. Yang ketiga Durarul Fadail fi Syarh Syama'il oleh Alimuddin Al-Qinnauji. Yang keempat Bahjatul Mahafil oleh Syekh Abul Imdad Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki. Yang kelima Ashraful Wasail oleh Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Makki, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar seorang lagi. Yang keenam Syarhus Syama'il dalam bahasa Arab dan Farsi oleh Syekh Muslihuddin Muhammad bin Salih bin Jalal. Yang ketujuh Syarhus Syama'il oleh Isamuddin Ibrahim bin Muhammad Al-Isfiraini. Yang ke-8 Syarhus Syama'il oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Yang ke-9 Zahrul Hama'il ala Syama'il oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang ke-10 Hasyiah Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Dia ada hasyiah dia, nota-nota di tepi kitab. Yang ke-11 Khasail Nabawi, terjemahan dan hasyiah Syama'il dalam bahasa Urdu oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kadlawi, dan lain-lain lagi, banyak lagi yang lain. Sebenarnya banyak lagi. Ini ringkas saja. Ringkas saja. Itu kitab Syama'il. Adapun kitab Tirmizi sendiri, syarah dia tengok di belakang. Tengok di belakang. Itu kitab Tirmizi, Jami' Tirmizi, itu di belakang. Ini Syama'il. Jadi supaya kita kenal dia ni siapa, apa yang dia buat semasa hidupnya, dan kerja dia tu disambung oleh siapa. Itu tujuannya. Jadi saya rasa masa pun dah cukup dah. Ini tentang Jami' Tirmizi. Baru kita pergi kepada Jami' Tirmizi betul-betul. Di sini bila kita baca ini, insya-Allah dengan mukaddimah ni sekurang-kurangnya, sebenarnya mukaddimah kitab ni telah ditulis oleh Maulana Mubarakpuri, 1 jilid tebal mukaddimah. Dia syarah Tirmizi ini 10 jilid dalam bahasa Arab. Syekh Mubarakpuri, Abdul Rahman Al-Mubarakpuri, orang India juga. Dia syarah, lepas tu dia buat mukaddimah untuk sebagai panduan, kaedah nak memahami Tirmizi yang 10 jilid tu. Kena baca itu. Kita buat dalam bahasa Melayu sekurang-kurang ini. Baca ini dulu, insya-Allah akan nampaklah cara dia tu. Ini yang ringkas. Kalau nak lebih, dia kena sebuah kitab. Ini orang panggil muqaddimah untuk nak faham Jami' Tirmizi itu sahaja. Baru kita faham dengan betul. Baru kita akan berasa seronok, semacam manis rasanya. Kalau kita tahu. Kalau tidak, kita baca macam-macam terjemahan sajalah. Jadi apa? Tak tahu di sebalik itu. Sebab orang-orang dahulu dia mengarang, dia bukan saja tulis gitu saja, kira nak mudah saja. Tidak. Dia ada rahsia di sebalik. Itulah yang susah. Itulah yang kena menghadap guru. Kalau tak menghadap guru, tak boleh. Tak boleh. Buktinya saya sendirilah. Ini berdasarkan pengalaman. Kita baca lain. Dia cerita tu, dia bagi kunci-kunci. Misalnya yang saya bagi di sini, sekurang-kurangnya 20 perkara. 20 perkara. Kalau kita perhati ini, jadikan panduan, banyak perkara yang senang. Banyak perkara yang menyenangkan kita untuk memahami Jami' Tirmizi itu. Dan kenapa dipanggil Jami'? Ada orang kata Sahih Tirmizi, ada orang kata Sunan Tirmizi. Hak mana yang lebih tepat? Itu bila kita bincang tentang Tirmizi. Jadi untuk malam ni rasanya sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.